Untuk bahagian coding, problem satu ni, problem one ni, maka setelah kita tahu dia punya requirement, dalam kes ni, uh, sistem kita yang kita akan bina ni perlu pick up ataupun perlu generate random number dan simpan nama yang telah di-generate tersebut. Jadinya kita nak gunakan apa dalam kes ni? Jadi untuk generate random number, kita perlu import satu library lah. Okay, kita nak import. Ya, dan untuk kegunaan ini, dia akan import keseluruhan library tentang random dan kita akan gunakannya untuk generate random number. And then, of course, kita akan ada instruction lah supaya user tahu ini benda apa kan, ini permainan apa dan sebagainya. Tak apa, kita boleh letak dulu kita punya uh, library dulu kat atas tu. Kita nak buat sedikit instruction. Kita akan print this, teka teka nombor. Okey, kita buat macam ni lah. Kita buat teka nombor. Ke user akan tahu, oh kita nak buat permainan teka nombor. Kita cuba run. Teka nombor. Lepas tu kita buat sedikit lagi. Kita punya instruction, print. Okay, nak buat macam ni pun boleh ataupun nak gunakan triple quotation pun boleh lah. Tak perlu buat baris demi baris. Teka nombor. And then, pilih uh, pilih nombor. Pilih antara ikutlah di sini kita ikutlah masing-masing punya pilihan. Nak generate random number between which number. Okey. Katakan saya nak buat pilih 1 hingga 100. Ah, Jadinya di sini user boleh tahulah. Oh, dia akan pilih 1 hingga 100. Dan bila kita beritahu macam ni, tak adalah dia pilih 20.543 kan. Dia biasanya pilih nombor bulat. Okay, next. Okay, cukuplah kot rasanya untuk dia punya instructionnya. Okay, and then kita nak buat dia punya engine lah. Engine-nya lah. Engine-nya tersebut. Katakan uh, kita tulis nombor je lah. Okay, kita buat satu variable dan kita labelkan sebagai nombor. Di mana variable ni akan menyimpan random number yang telah di-generate oleh kita punya sistem. Okay, maka kita panggil kita punya library. Okay, dot. Okay, dan kali ini kita akan gunakan random integer. Okay, dan di sini kita boleh tulislah, kita letak dua parameters. Parameters pertama adalah nombor paling kecil ataupun nombor paling kecil yang kita uh, nak set lah di sini, 1. Dan yang parameters yang kedua adalah nombor 100. Cuba kita run. Tak ada apa-apa lah kan sebab mm, disimpan nombor tersebut, nombor yang telah di-generate tersebut dalam variable namanya nombor. Kalau kita nak tengok, kita boleh tengok, kita test dia. Betul tak cerita ni kan? Ke sembang ni? Okay, kita run dia. Dia nombor 27. Kita run nombor. Jadi nombor tu wujud lah. Cuma kita tak paparkan menekan print. Nombor tu disimpan dalam variable namanya nombor yang kita labelkan sebagai nombor dan kita paparkan di sinilah. Kita print je. Ini kita tak perlu print lah. Kalau kita print, baik user tak payah pilih kan. Okay, next. Apa yang kita nak buat adalah kita nak buat nak simpan satu, nak buatkan satu variable di mana variable ni akan menyimpan nombor yang telah dipilih oleh user. Jadi ya, dipilih antara 1 hingga 100. Bila user masukkan nombor, dia akan disimpan dalam satu variable. Dan kali ini saya nak tulis nombornya adalah cuba. Okey. Okey, dia punya variable adalah kita namakan sebagai cuba lah. Dan bila
user masukkan nombor tersebut, kita akan gunakan apa yang dipanggil function input. Dan perlu diingat, bila kita gunakan function input, apa sahaja yang dimasukkan oleh user, tak kira dia ada apa pun, contohnya string ataupun number, dia akan bertukar menjadi string dia punya type format, data format je lah. Jadi dalam kes ni kita nak user masukkan nombor dan kita kekalkan dia sebagai nombor. Dalam kes ni kita kekalkan dia sebagai integer. Maka kita akan gunakan integer function dan kita punya input function berada di dalam integer function. Kita panggil dia kaedah type conversion. Okey, macam mana nak buat? INT. Okey, ni integer punya function ni, dia akan paksa nombor yang dimasukkan ke dalam input, okey, input ni menjadi integer. Okey, okey, dan kita tulislah di sini. Cubalah teka kita letak, cuba teka, cuba teka. Okey, and then kita cuba run lah. Nampak dia keluar apa? Cuna cuba patutnya. Cuba teka kadang-kadang dia masuk 56. Okey, cuba teka. Okey, 67 katakan yang masuk. Mana user dah masukkan data dan dia simpan di dalam variable namanya cuba. Dan kita nak, selain daripada kita suruh user teka ni, kita nak juga kira berapa kali cubaan dia. Kita tak nak lagi main-main sampai dalam banyak kali dia cuba. Yang ni dia nak try hard lah supaya dia dapat cuba dengan paling pendek sekali. Ataupun sekali cuba terus berjaya. Okey, maka kita buat lagi satu variable. Variable ni kita nak letak apa? Cubaan. Nampak macam cuba cubaan. Susah pula kita letak tries lah. Okey. Kita campur-campur sikit. Tries. Pada asalnya tries adalah satu. Bila dia masukkan data tersebut, maka nilai tries tu adalah satu. Okey, next. Apa yang berlaku, kita akan buat satu loop. Selagi mana jawapan yang dipilih oleh user tidak betul, maka dia akan berada dalam itu loop, dalam loop itu selama-lamanya. Maka kita akan buat while. Okay. While apa? Okay, kita nak letak syarat je, dia punya condition. Dalam kes ni, conditionnya, okay, kita ada bermacam-macam data di situ. Condition yang kita nak letak di sini, sekiranya nombor yang user cuba tersebut tidak sama dengan nombor yang di-generate oleh sistem, maka selagi itu dia tidak keluar. Makanya kita akan buat condition. Sekiranya cuba, okay, nombor tu variable yang dicuba oleh user tersebut, variable ni menyimpan data yang dicuba oleh yang dimasukkan oleh user. Okay, kita panggil cuba, tidak sama dengan nombor. Ini nombor yang telah di-generate oleh sistem, maka dia berada di dalam loop. Selepas itu, selepas uh, kita masukkan condition tu, maka kita nak tahulah adakah nombor tu lebih tinggi ke nombor tu lebih rendah. Okey, sekiranya maka kita akan buat ni lah control structure jenis if else. Okey, maka kita akan buat if dia punya cuba tu, if kita salah tulis, if nombor yang dia cuba tu lebih besar daripada nombor yang di-generate oleh sistem, maka kita akan print lah. Kurangkan. Macam tu lah. Okey, betul ke? Jadinya, jika, okey, katakan kita fikir tadi, nombor yang generate oleh sistem kita adalah 70. Dan nombor yang telah diteka oleh, patutnya kita letak teka tadi, senang sikit. Nombor yang telah diteka oleh kita punya user adalah lebih besar. Kita dia teka 80. Nombor yang ada 70. Maka kita kurangkan. Betul lah tu. Sekiranya bukan, else,
Okey, maka kita akan print tambahkan ataupun naikkan. Tambahkanlah, naikkan, naikkan. Bolehlah, mana-mana pun boleh. Yang penting kita fahamlah bagaimana dia berfungsi. Okey, kita ulang balik. Sekiranya nombor yang telah diteka dalam ni lebih besar daripada nombor yang telah di-generate. Okey, nombor generate katakanlah 70. Okey, dan nombor yang user teka tu adalah 80. Maka kita akan kurangkan. Kayaknya tadi 70 kan? Dia kurangkan kata 50. Oh, 50 kita tengok. Oh, lebih kecil daripada nombor. Kita suruh naikkanlah dia punya tekaan tersebut. Okey. Dan bila kita dah beritahu tu, ah, kita suruh teka baliklah. Maka kita akan cuba, kita ulang balik yang atas tu, int, input, cuba teka lagi. Okey. Dan bila dia masukkan balik, okey, dia dah cuba nombor tadi. Katalah kita dah generate satu nombor kan. Nombornya adalah 70. Dan user teka. Katalah nombornya 80. Bilangan trace ni jadi 1. Okey. Lepas tu dia akan masuk dalam while loop ni. Okey, nombornya tidak sama dengan, okey, yang diteka tidak sama dengan nombor yang disimpan. Maka dia akan check adakah lebih besar ataupun lebih kecil. Sekiranya lebih besar, dia akan tulis kurangkan. And then, kita akan tanya lagi, cuba teka. Okey. Bila dah cuba teka kali kedua, user masukkan, maka dia punya cubaan nilai, uh, cubaan tersebut bertambah menjadi 1. Kita gunakan augmented assignment, try sama dengan 1. Jadi try sebelum ni 1, tambah 1 dia akan jadi 2. Jadi dia akan pusing balik. Dia masukkan, kata nombor berikutnya ada dia masukkan nombor 50. 50, okay, trust jadi 2. Dia naik balik atas sini, dia akan check. Oh, tidak sama lagi. Bila tidak sama, dia akan 50. 50 lebih kecil, maka naikkan. Okay, lepas tu user teka lagi. 50 naikkan 60. 60, trust ni tambah lagi 1. 2 tambah 1 jadi 3. Okey, dia naik balik. Oh, tidak sama lagi. Okey. 60 lebih kecil, naikkan. Sampailah nombor tersebut sama. Sekiranya nombor tersebut sama dan dia sudah terkeluar daripada dia punya loop, maka kita akan congratulate dia, print. Okey, kita print. Okey, kita beritahu tahniah lah. Tahniah, tahniah, tahniah. Nombor tersebut uh, tersebut adalah, bolehlah buat macam ni, adalah kita panggil nombor. Nombor. Okay, next. Kita akan beritahu dah berapa kali anda mencuba ni. Anda, okay, yang ini saya gunakan F format. Okay, ini kita ada dua bentuk lah penulisan di sini. Anda telah mencuba sebanyak berapa kali. Okey, dan kita panggil dia punya tries. Okey, anda telah mencuba sebanyak tries kali. Tengoklah berapa kali dia cuba. Kita akan paparkan dia punya bilangan. Okey, ini adalah kita punya kod untuk problem nombor 1 ini. Ini adalah kodnya dan kita akan cuba kod ini untuk memastikan bahawa apa yang kita buat ni betul lah. Kalau tak betul, nanti kita betulkan lah.
semasa kita mencuba kod inilah, kita test kod ni, sama ada dia menepati apa yang kita requirement yang telah kita tetapkan ataupun tidak.